Inilah Islam, hubungan insan dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Islam tanpa Allah dan Rasul. Tidak ada Islam tanpa qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan kita merasai adanya hubungan antara kita dan generasi awal yang membawa Islam, khususnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Umdatul Ahkam walaupun merupakan kitab yang memfokuskan hadis-hadis hukum, tetapi hadis-hadis hukum ini sebenarnya sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Walaupun Nabi bukan semua bercakap tentang hukum, baginda memberi nasihat. Dalam hukum ada nasihat, dalam hukum kadang-kadang ada tarbiyah, ada didikan, ada tunjuk ajar baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila banyak membaca hadis Nabi, setelah kita baca Quran, kita banyak membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita rasa perasaan kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat juga perasaan kita dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita tahu dalam negara kita ini berkembang berbagai perkara sekarang ini. Antaranya ialah aliran Syiah yang mencerca sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang membezakan antara sunnah dan Syiah ialah berhubung dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Syiah menyatakan semua sahabat selepas kewafatan Nabi menjadi kafir, kecuali hanya beberapa orang, seperti yang disebut oleh orang Syiah atau buku-buku Syiah seperti Usulul Kafi. Tinggal yang tidak murtad: Bilal, Miqdad bin Aswad, Abu Dhar, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir. Yang lain daripada itu semua murtad. Amat besar perkataan ini jika dilihat daripada kacamata ahli sunnah wal jamaah. Kata Abu Zur'ah, apabila seseorang mentohmah sahabat, maka tak ada lagi hubungan antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gagallah hubungan, gagallah Nabi ketika orang lain berjaya membina madrasah tarbiyah mereka, membina institusi pendidikan, mendidik anak murid banyak. Nabi anak murid yang dididik puluh ribu, bahkan 100,000 pada hari Hajjatul Wada', kesemuanya dianggap sebagai gagal kecuali 2-3 orang. Adakah mungkin ajaran yang seperti itu logik pada akal seorang muslim yang berfikir tentang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kamu cerca, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, jangan kamu cerca mana-mana sahabatku, jangan kamu cerca sahabat-sahabatku. Jika sekiranya seseorang kamu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, tidak akan sama belanja itu dengan secupak ataupun setengah cupak yang dibelanjakan oleh sahabat. Mengapa tidak sama? Sedangkan emas bukit Uhud lebih besar daripada setengah cupak. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mengukur amalan, ia mengukur bukan saja sikit dan banyak, tetapi mengukur keikhlasan insan, mengukur pengorbanan insan. Sahabat radhiyallahu anhum, mereka memulakan Islam mengikut Nabi dikala dunia keseluruhannya menyatakan Nabi membawa ajaran yang salah, membawa ajaran yang sesat. Nabi gila, Nabi tukang sihir, Nabi terkena sihir. Ketika mereka ikut Nabi, mereka terpaksa berpisah dengan kaum keluarga mereka, keluar berhijrah, berperang seperti perang Badar, terpaksa mengajak orang luar berperang dengan kaum keluarga sendiri. Tuan-tuan, seperti mana dahulu kita sebut,
orang Arab sangat sensitif. Kabilah mereka, klan mereka, mereka hidup dalam tribal system, mereka hidup dalam sistem kabilah. Sangat sensitif isu keluarga, sangat sensitif isu maruah keluarga. Mereka sanggup mati hanya kerana seekor unta kabilah mereka. Bila Nabi SAW datang, Nabi membawa ajaran Islam ini, sehingga walak para sahabat, kesetiaan jiwa nurani mereka kesemuanya untuk Allah dan Rasulnya, mereka sanggup meninggalkan kaum keluarga, berperang, menumpahkan darah dan nyawa semata-mata membela Rasulullah SAW. Perasaan mereka berat, tidak sama dengan perasaan kita. Menghadapi di sudut mentalnya, di sudut psikologi dunianya, bagaimana perasaan orang lain, sangkaan dan masa depan Islam. Mereka tak tahu menang atau kalah, dan jumlah orang Islam hanya beberapa ratus. Kita hari ini kalau kena tindas Islam di mana pun, di Thailand, tapi orang Islam tahu berjuta, ratus juta, bilion orang Islam kat dunia ni. Tapi sahabat, mereka tak tahu apa yang akan terjadi. Mereka bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan, perasaan, jiwa yang mereka korbankan tak sama dengan kita. Kita ambil pemimpin para sahabat radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Tuan-tuan, mari kita ukur iman kita dengan iman Abu Bakar. Keluarga Abu Bakar yang lewat masuk Islam ialah bapa Abu Bakar sendiri, iaitu Abu Quhafah. Setelah Fathul Makkah, Abu Quhafah datang. Peringkat awal dia datang, rambut dia putih, beruban. Nabi suruh dia kemaskan, inaikan rambutnya. Tuan-tuan, Abu Bakar lama bersama dengan Nabi SAW. Abu Bakar tahu antara perkara yang kalau kita nak sebut dalam bahasa kita ni mengkelan, antara Nabi terkilan, orang yang Nabi sayang tak masuk Islam, iaitu Abu Talib. Abu Talib membela Nabi, tapi Abu Talib tidak masuk Islam. Apabila Abu Quhafah, bapa Abu Bakar Siddiq datang, apabila diletakkan tangannya memegang tangan Nabi SAW untuk berbai'ah, berjanji bai'ah menganut Islam, Abu Bakar, fabaka Abu Bakar, maka Abu Bakar menangis. Nabi bertanya, wa ma yubkika ya Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, lau kana yadu ammika makana yadihi yaqirru Allahu aynaik aw aynaka ahabba ilayya min an yakun. Wahai Rasulullah, jikalah tangan bapa saudaramu Abu Talib berada di tempat bapakku sekarang, menganut Islam, sehingga perasaan kau menjadi suka, lebih aku gembira, lebih aku suka daripada bapakku sendiri menganut Islam. Maksudnya, wahai Rasulullah, kalaulah Abu Talib menganut Islam sehingga engkau gembira, lebih aku suka daripada bapa aku Abu Quhafah menganut Islam. Maksudnya cinta Abu Bakar, hanya mau melihat Nabi gembira. Ketika itu Abu Talib sudah tidak ada. Tapi Abu Bakar tahu pada hari Abu Quhafah menganut Islam, dia gembira. Tapi dia teringat Nabi tak gembira sebab bapa kesayangan Nabi, saudara kesayangan Nabi yang menjaga Nabi daripada kecil, Abu Talib, tidak menganut Islam semasa hayatnya. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, sepatutnya Abu Bakar menangis. Barangkali kita fikir menangislah Abu Bakar gembira melihat bapaknya masuk Islam. Tetapi Abu Bakar menangis kerana mengenangkan dia gembira, Nabi tidak gembira ketika bapa saudara Nabi tidak masuk Islam.
Kata Abu Bakar, kalaulah tangan itu tangan Abu Talib yang memegang tanganmu untuk masuk Islam, lebih aku suka kalaulah tangan itu tangan Abu Talib yang memegang tanganmu untuk masuk Islam, sehingga hatimu, perasaanmu menjadi gembira, lebihlah aku suka daripada Abu Quhafah bapakku menganut Islam. Cinta yang mutlak yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita faham makna la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga aku lebih dia sayang daripada dirinya, anaknya dan bapaknya. Tidaklah sama untuk menimbang iman Abu Bakar dengan iman kita. Sayangnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak baginya bapak je masuk Islam, selamat bapak dia daripada neraka. Pun begitu dia menangis kerana kenang dia gembira, Nabi tak gembira dahulunya kerana bapak dan saudara Nabi tak mengenal Islam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu kita tahu bahawa besarnya membaca hadis-hadis Nabi yang sahih yang menghubungkan kita dengan generasi yang gemilang itu.